Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Anissa binti Abu Bakar. Nombor matrik 9811100358980001. Kod dan nama khusus OUMH1603. Kemahiran belajar untuk abad ke-21. Saya pelajar sarjana muda akuntansi dengan kepujian bagi semester September 2023. Saya akan bentangkan slide mengenai cara menganalisis cabaran dan peluang yang dihadapi oleh organisasi, masyarakat dan juga individu dalam abad ke-21. Terdapat 3 kemahiran saya akan bentangkan. Yang pertama, kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi adalah kemahiran untuk berhubung dengan orang lain, di mana kemahiran berkomunikasi bukan sahaja kemahiran untuk bercakap, tapi ia juga kemahiran untuk mendengar, menulis dan membaca. Seterusnya, peluang yang dapat digapai oleh individu, organisasi dan masyarakat dengan mempelajari kemahiran berkomunikasi adalah: pertama, dapat menyampaikan mesej secara lebih berkesan. Kedua, dapat bekerjasama apabila mesej yang disampaikan itu dapat difahami. Dan yang ketiga adalah dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak dan besar kepada individu, organisasi dan masyarakat. Kemudian, cabaran yang perlu diselesaikan oleh seseorang apabila terdapat ketidakpastian terhadap masalah ataupun maklumat yang disampaikan. Yang kedua, terdapat konflik komunikasi apabila komunikasi yang disampaikan itu tidak dapat difahami. Akhir kata, komunikasi yang baik adalah apabila kemahiran komunikasi dipelajari dan dapat menyampaikan mesej secara lebih berkesan, tepat, padat kepada penerima. Kedua adalah kemahiran teknologi, di mana teknologi adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutamanya pada abad ke-21 ini. Di mana dengan mempelajari kemahiran teknologi, ia dapat memberikan peluang kepada individu, masyarakat dan juga organisasi. Yang pertama adalah dapat membuka peluang pendidikan secara atas talian. Yang kedua, memberi peluang inovasi dan juga keusahawanan. Dan yang ketiga, ia dapat membolehkan seseorang individu, organisasi ataupun masyarakat mempelajari teknologi pada masa sama, dapat belajar, bekerja dan juga menjalankan perniagaan. Dan ini dapat dilihat semasa negara atau dunia dihadapkan dengan pandemik pada tahun 2020. Sekiranya ada peluang, pasti adanya cabaran yang perlu dihadapi oleh individu, organisasi dan juga masyarakat. Yang pertama, kebergantungan yang amat tinggi kepada teknologi. Yang kedua, keselamatan dan privasi diceroboh. Dan yang ketiga, apabila teknologi berkembang pesat dan ia menyebabkan individu dan organisasi dan masyarakat akan ketinggalan sekiranya tidak mempelajari kemahiran teknologi. Yang ketiga adalah kemahiran berkolaborasi. Kemahiran berkolaborasi adalah keupayaan untuk bekerjasama dalam satu pasukan bagi mencapai matlamat yang sama. Tetapi pada abad ke-21 ini, semangat berpasukan dan semangat bekerjasama ada semakin pudar. Justru dengan mempelajari kemahiran berkolaborasi, ia akan meningkatkan lagi semangat bekerjasama dan semangat berpasukan dalam individu, organisasi maupun masyarakat. Seterusnya, peluang yang dapat digapai oleh individu, organisasi dan masyarakat dalam mempelajari kemahiran berkolaborasi adalah: yang pertama, dapat mengeratkan lagi dan meningkatkan hubungan antara individu, masyarakat dan juga organisasi. Kedua, pertumbuhan inovasi dan akan meningkatkan lagi keberkesanan sesuatu pasukan. Kemudian, cabaran yang dihadapi oleh individu, organisasi dan juga masyarakat dalam mempelajari kemahiran berkolaborasi. Yang pertama, ketidakseimbangan dalam kerjasama. Yang kedua, komunikasi yang tidak efektif. Dan yang ketiga adalah cabaran budaya. Kesimpulannya, individu, masyarakat dan organisasi perlu berganding bahu untuk menggapai dan mencapai setiap peluang yang terhidang dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan mempelajari kemahiran-kemahiran abad ke-21.
Dengan ini, Malaysia akan mempunyai rakyat yang berpengetahuan, berkemahiran tinggi dan juga cekap. Waalaikumsalam. Sekian, terima kasih.